أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya rindui para jemaah, jemaah muslimin daripada penduduk Bukit Panjang yang senantiasa memakmurkan Masjid Al-Iman, ya, imam, muazzin, para relawan yang saya kasihi Al-Fadhil Al-Ustaz Muhammad Zuhdi bin Muhammad Yusof, Ustaz Hairil Amri bin Abdul Hamid, Haji Muhammad Ishaq Kasmani dan barisan lembaga pentadbir Masjid Al-Iman dan juga para pegawainya. Sambutlah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah semua? Sihat insya-Allah ya. Semua dah sedia dah? Sedia dah? Sedia apa tu Sedia mendengar. Sedia ada banyak sedia. Tapi selain daripada sedia nak mendengar tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, saya nak ingatkan untuk kita melakukan persediaan nak menyambut Ramadan. Kerana kita pada hari ini dah berlangsung setengah daripada bulan Rejab. Maknanya lepas ni kita akan masuk Syaban, kemudian diikuti dengan bulan Ramadan. Dan pastinya pada bulan Rejab ini merupakan peluang untuk kita menambahkan amal kita, khusus juga kepada jemaah-jemaah muslimah, anak-anak kita, isteri kita contoh yang mungkin ada puasa-puasa yang belum sempat dilaksanakan, disempurnakan, maka rebutlah yang masih ada peluang ini untuk dilaksanakan supaya mudah-mudahan kita tidak lebih tergesa bila tiba bulan Syaban, ya, baru kita ingin sempurnakan. Ada pun yang lain, kita boleh rancang daripada sekarang agak-agak bila kita nak buat khatam Al-Quran, apa agaknya perubahan yang kita nak lakukan, ya, pada bulan Ramadan kali ini. Dan alhamdulillah jutaan terima kasih saya ucapkan juga kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zuhdi yang sudi mengundang saya. Orang kampung saya jugalah, orang Tampines. Ustaz Zuhdi Tampines, saya pun Tampines juga. Tapi saya datang sekali-sekala, tak apa, Ustaz Zuhdi tiap-tiap hari. Ya, jadi masya-Allah mujahadah beliau tu tinggi sungguh, ya, yang sudi menjemput saya pada malam ini. Muslimin, muslimah yang saya kasihi lagi diberkati Allah sekalian. Saya yakin kita sebagai orang yang beriman ini, kita pastinya senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tajuk kita pada hari ini, ujian tanda Allah sayang kepada ini, satu tajuk yang sangat-sangat menarik. Ya, kita mungkin pernah dengar sebelum ni. Oh, kalau Allah uji kita, Allah sayang kita, Allah nak naikkan martabat kita, Allah nak ampunkan dosa kita. Betul tak tuan-tuan? Biasa dengar seperti itu, ya. Tapi kenapa ya kita sebagai manusia ni kita tak mampu nak terima benda tersebut? Kita sebagai manusia ni kadang-kadang kita walaupun kita tahu Allah nak ampunkan dosa kita, tapi kita susah nak terima, tuan-tuan. Jadi bila mana tajuk ini diberikan kepada saya, ya, alhamdulillah, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala saya ingin merancang untuk berkongsikan sesuatu perkara yang sangat penting. Di harapan saya ini, harapan saya selepas kita selesai daripada perkongsian kita pada hari ini, kita melihat ujian tu dengan pandangan yang berbeza. Bukan pandangan yang biasa. Mungkin orang pandangannya begitu, tapi kita ini pandangan kita lihat ujian tu satu yang berbeza. Ya? Jadi ini tuan-tuan muslimin rahimakumullah, jika Allah izinkan kita dapat langsungkan pada malam ini insya-Allah, ya. Kita saya difahamkan kita akan selesai dalam jam 9.45, ya. Saya ni ada kemungkinan selalu terlewat sedikit, tapi insya-Allah jika Allah izinkan mudah-mudahan kita dapat sempurnakan pada waktu yang telah ditetapkan. Muslimin muslimah yang saya kasihi lagi diberkati Allah sekalian, ya, saya yakin kita sebagai orang yang beriman, semua kita maklum Allah SWT sayang kepada kita, ya. Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada makhluk ciptaannya. Sama ada haiwan, tumbuhan, manusia, semua diciptai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa tuan-tuan? Kerana kita ini senantiasa mendapat kurniaan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah SWT sayang kita, ya. Walaupun kadang-kala kita lalai leka mengingatinya, walaupun kita menjadi orang yang sombong kadang-kala, walaupun boleh jadi ada orang tu ingkar kepada perintah Allah SWT, tapi kita lihat tiap-tiap hari Allah tetap masih berikan kepada kita pernafasan. Betul tak? Haiwan, ya, haiwan semua dikasihi oleh Allah SWT kerana mereka semua itu mempunyai rezeki mereka masing-masing. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Cuma tuan-tuan, perkara yang perlu kita faham, kasih sayang Allah, kecintaan Allah kepada makhluk ini berbagai. Maksudnya, tidak semua sama rata. Hamba yang mengabdikan dirinya kepada Allah SWT, yang melakukan apa untuk mendapat keridaan Allah SWT, yang benar-benar itu akan lebih dicintai oleh Allah SWT daripada hambanya yang lain. Tapi semua itu mendapat cintanya Allah SWT. Ya? Jadi sebab itu tuan-tuan, Allah SWT cinta sangat kepada kita. Allah berikan kepada kita dua nikmat. Nikmat yang pertama tuan-tuan, nikmat perwujudan kita. Maknanya Allah mencipta kita ni satu nikmat. Kadang-kadang kita tak perasan tuan-tuan. Ya ke nikmat? Betul. Nikmat tuan-tuan. Allah cipta kita, Allah ciptakan anak-anak kita, Allah ciptakan pasangan kita. Itu merupakan satu nikmat. Kita hanya merasa nikmat itu hilang bila orang itu telah tiada bersama dengan kita. Ataupun orang itu lari daripada kita. Baru kita rasa macam, oh, kenapa anak kita tinggalkan kita? Kenapa anak tak nak ikut balik dekat rumah kita? Kan? Tapi nikmat penciptaan itu merupakan satu nikmat daripada Allah SWT. Allah pilih kita untuk mencipta kita. Nikmat yang kedua tuan-tuan, nikmat bantuan daripada Allah SWT. Allah SWT bukan cipta kita tak beri bantuan, tuan-tuan. Allah SWT mencipta kita pada waktu yang sama, Allah membantu kita. Bantu daripada segi apa? Ada dua. Bantu dalam urusan dunia kita. Urusan dunia Allah kasih kita makan dan minum. Allah memberikan kepada kita kesihatan. Allah memberikan kepada kita pekerjaan. Allah memberikan kepada kita tempat untuk kita berteduh. Ini semua nikmat daripada Allah SWT. Kan? Pada waktu yang sama juga, yang kedua, nikmat yang Allah berikan yang ramai orang tak perasan, nikmat iman. Kerohanian. Allah berikan kepada kita keimanan. Allah berikan kepada kita petunjuk hidayah supaya kita ikut. Allah berikan kepada kita kefahaman tentang perkara yang berlaku. Itu juga merupakan nikmat, tapi tak semua, tak ramai orang yang dapat melihat perkara tersebut. Dan itulah je bukti tanda Allah SWT sayang kepada kita. Tapi bila kita kata nikmat, tuan-tuan, ya, kita perlu sedar, kita kena terima, ya, bahawasanya pada waktu yang sama Allah SWT terus menerus menguji kita. Allah pasti menguji kita. Sama ada kita orang yang baik, orang datang masjid, Allah uji. Orang tak datang masjid pun Allah uji. Orang yang mengaji kena uji, orang yang tak mengaji pun kena uji. Orang yang melakukan maksiat kena uji, orang yang tak melakukan maksiat pun juga kena uji. Betul tak? Tuan-tuan, bila pergi masjid ni, hari ni ada kena ujian apa-apa tak? Tak ada, ya? Kadang-kadang kita rasa tak ada, tapi sebenarnya tiap-tiap hari tu ada ujian. Tak kala kita solat, tuan-tuan, ya, kita dekat sebelah ni kadang-kala ada tak perasaan-perasaan yang tak elok? Apa orang ni kat sebelah, so bukan nak rapatkan? Oh, solat dekat depan dah. Kan? Ujian untuk diri kita. Kerana kita rasa kita ni lebih baik daripada orang tu, tak perasan, kita tak perasan benda tu. Kan? Kita masuk ke dalam kabut, ya, nak kejar imam, kita sepak orang punya slipper. Nak jadi baik, ada ujian. Perasan tak perasan? Kita tak perasan. Kenapa tak perasan? Kerana kita berada dalam keadaan makom-makom yang tertentu. Itu nanti insya-Allah kita akan kongsi pada malam ini. Sebab itu Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Patutkah manusia itu menyangka bahawa mereka ni akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu ujian. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada istilah macam gitu. Kalau kita beriman, yakin kepada Allah, Allah pasti datangkan ujian kepada diri kita. Tuan-tuan, puan-puan ni nak kena faham. Jangan kita rasa kita nak jadi baik. Nak jadi baik pun susah lah. Ada orang cakap dekat saya, Ustaz, saya dulu lalai leka, okey je, tak ada apa-apa ujian. Saya bila nak jadi baik, ya Allah, rumah tangga retak, kerja kena berhenti. Ya, sekarang ni makan pun susah. Dulu bila saya buat lalai, tak solat, tak apa, tak ada apa-apa.
Hidup okey je. Nak jadi baik pun jadi macam gini. Nampak? Kan? Nak jadi baik pun ada ujian tuan-tuan. Jangan kita, ulama kata jangan kita rasa kita nak jadi baik ini, kita anggapkan ya dekat luar sana semua welcome kita, semua akan terima kita. Tak tuan-tuan, tidak begitu ya. Kita nak kata kita beriman, yakin kepada Allah, yakin dengan janji Allah, yakin pengetahuan Allah, maka pasti kita akan diberikan ujian. Jadi cuma ujian kita ini berbeza-beza. Itu satu. Tak kiralah kita orang kaya, kita orang miskin, semua kita mendapat ujian. Ya, sebab itu tuan-tuan, bila kita kata ujian tanda Allah sayang kepada kita, dekat fikiran kita, kan? Ujian apa? Kesusahan, betul tak? Ujian dengan kesakitan. Ujian dengan apa? Kekeluargaan. Macam-macam bentuk ujian. Tapi kita lihat ujian yang satu sudut saja. Sebenarnya bila mana Allah berikan kepada kita kesihatan, itu ujian. Allah berikan kepada kita kekayaan, itu ujian. Allah beri kepada kita ilmu pun ujian. Allah berikan kepada kita peluang untuk berada di rumah Allah, ini juga merupakan satu ujian. Tapi kita manusia tuan-tuan, kita tidak merasa demikian. Ya? Sebab itu tuan-tuan, dalam ayat yang ketiga dari surah Al-Ankabut tu Allah SWT mengatakan apa? Dan demi sesungguhnya walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu allazina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka dengan ujian yang demikian nyata yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata juga yang diketahui tentang orang-orang yang berdusta. Jadi kita semua ni mendapat ujian. Tapi kita tadi katakan tadi ya, bila Allah SWT berikan kepada kita rezeki, ya, Allah mudahkan urusan kita nak pergi umrah, senang. Ya, ada apa-apa kesusahan, orang datang bantu. Kita kata, oh Allah sayang kita. Betul tak? Tapi kalau contoh, tiba-tiba bulan ni Allah berikan kita kesempitan. Duit tak cukup. Kenapa duit tak cukup? Peralatan rumah tiba-tiba rosak satu demi satu. Washing machine rosak. Apa lagi? Fridge rosak. Kan? Anak-anak sakit. Allah Rabbi, Allah tak sayang kita. Ya Allah. Kita rasa macam gitu. Kenapa tuan-tuan? Kenapa kita rasa begitu ya? Cuba kita fikir. Kenapa waktu kita dapat nikmat kita kata Allah sayang kita? Tapi bila kita kena uji seperti itu, kita kata Allah tak sayang kita. Padahal dua-dua ujian. Kesihatan ujian, kesakitan pun ujian. Tapi kenapa? Tanpa kita sedari, tuan-tuan, puan-puan, ni kita nak kena bertaubat kepada Allah. Tanpa kita sedari, sebenarnya kita telah wa'iyazbillah, menyamakan Allah bersama manusia. Maksudnya apa? Kalau manusia, tuan-tuan, kalau manusia suka dekat kita, apa dia buat? Dia kasih kita barang, dia suka tolong kita, dia berikan apa-apa lah yang kita suka, betul tak? Tapi bila orang tu tak kasih kita, kita kata apa? Oh, orang ni dah tak suka kita lah. Betul tak? Orang ni dah tak sayang kita lagi lah. Betul tak? Tak payah pergi jauh lah suami isteri. Ya? Kalau dulu selalu kasih, tiba-tiba dah mula tak kasih, awak ni dah lain, awak ni dah tak sayang kita lah. Asal apa? Dah tak kasih sana, tak kasih sini. Betul tak? Jadi kita rasa benda itu sama pada Allah SWT. Tapi tidak tuan-tuan. Tidak. Dalam halangan Allah SWT memberikan kepada kita sesuatu itu yang merupakan ujian, sebenarnya itu tanda Allah sayang kepada kita. Buktinya apa? Nanti saya akan kongsikan. Tapi saya nak buka dulu minda kita ni. Oh, maknanya ya, kesenangan, kesusahan, semuanya itu adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh samakan Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita. Ya. Kemudian ini juga berlaku kerana manusia ni selalu melihat perkara yang zahir saja. Ya, nanti saya kasih contoh. Kalau orang contoh, ya tuan-tuan, nak pergi bercuti, tiba-tiba berlaku kemalangan, mengakibatkan dia tak dapat pergi bercuti, kena pergi hospital, cuti dekat hospital. Kalau kita dengar benda seperti itu, kita kata apa? Ini salah siapa ni? Orang ni je bawa tak betul lah. Dia bawa apa? Lalai leka lah sampai kita pula kena kemalangan. Kita melihat seperti itu.
Tapi kalau kita orang yang beriman tuan-tuan, ya, kita sedar sebenarnya ya, tak ada benda yang berlaku dekat dunia ini ya di luar pengetahuan Allah. Maksudnya apa? Yang tadi jatuh aksiden tu memang Allah dah tahu dah nak jadi. Yang tak tahu kita sekarang ni baru kita tahu. Tapi kita tak dapat menerima. Nampak tak dekat situ? Jadi bila kita nampak seperti itu, kita rasa macam hati tak lepas, hati rasa tak tenang. Tapi kalau kita melihat yang menguji itu adalah Allah, maka kita akan rasa tenang. Itu nanti saya akan kongsikan bagaimana nak ada perkara tersebut. Kerana kita manusia ni, kita lihat yang zahir nafsu kita kata itu elok, itulah yang elok. Kita nampak contoh tuan-tuan. Kalau orang tu naik pangkat, elok tak elok? Naik pangkat tuan-tuan. Kerja diberikan jawatan lain, naik pangkat. Okey tak okey? Nampak okey. Kalau tukar kenderaan baru, bagus tak bagus? Mata kasar manusia, bagus lah kan? Dapat beli rumah yang baru, bagus kan? Tetapi tak mesti begitu tuan-tuan. Tak mesti begitu. Tukar mindah kita tu, ya, kerana boleh jadi kekayaan yang Allah berikan kepada kita itu menyebabkan kita jauh daripada Allah. Boleh jadi kesenangan hidup yang Allah berikan kepada kita menyebabkan kita curang bersama pasangan kita. Banyak benda, tapi kita tak perasan. Kita hanya melihat yang zahir. Nafsu kata demikian, kita ikut. Dan lebih lagi pada hari ini, kita lebih terbawa-bawa dengan apa yang kita lihat di media sosial. Orang berjaya ni maknanya apa? Tanda berjaya. Rumah dia sekian-sekian, ya, kenderaannya sekian-sekian, tempat makannya sekian-sekian, bila bercuti di tempat sekian-sekian. Ni tanda orang berjaya. Kalau orang tu tak ada apa-apa, rumahnya sekian, ya, makannya sekian, ni orang ni tak ada apa-apa. Salah tuan-tuan. Kerana kita melihat pada pandangan yang zahir, bukan yang batin. Ini nanti saya kongsi juga insya-Allah ya. Jadi sebab itu tuan-tuan, Allah ini berbeza dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kasih sayangnya kepada makhluknya, sama ada Allah berikan kepada dia rezeki ataupun Allah mengambil semula. Itu tanda Allah sayang kepada kita. Ya. Apa contoh saya nak buat Allah sayang kepada kita, Allah ambil balik rezeki kita. Contoh tuan-tuan, kita seorang guru, seorang guru dia ini berada dalam keadaan kesusahan. Ya. Tiba-tiba ada orang panggil dia untuk apa? Untuk mengajar. Ajar ilmu bahasa Melayu ke, ilmu matematik ke apalah, terpulanglah ya. Ataupun melakukan sesuatu pekerjaan lah, training ke dan sebagainya. Dan benda tu telah dilakukan tiap-tiap tahun. Benda tu dah biasa dia buat. Kan? Tapi tiba tahun tersebut, kan, patut dibayar dengan harga yang sekian, tapi waktu tahun yang tersebut tu dikurangkan. Okay. Pandangan manusia tuan-tuan, bila dikurangkan, selalu guru tu mungkin kalau dia buat training tu, dia dapat $1,000. Tapi waktu tu, tahun yang dia perlukan tu, dia dapat $300. Kan? Pandangan manusia, nampak benda tu elok tak elok? Mana boleh? Tiap-tiap tahun dapat 1,000, tahun ni dapat $300 je. Benda sama aja. Kan? Tapi, tak boleh. Cakap dengan pihak pengurusan, okeylah tak apa, kita naikkan $400. $400 daripada 1,000 jadi $400. Benda sama kena buat. Dia reject lagi. Reject lagi sampai pihak pengurusan kata okeylah kita kasih $1,000. Tapi tuan-tuan cikgu tadi tu bila ditawarkan $1,000 dengan apa yang perlu dilakukan sama seperti Saban tahun yang lalu, kan? Kalau kita orang Muslim, kita nampak benda tu okey tak untuk ambil? Okey tak untuk ambil? Nampak okey untuk ambil, okeylah je bayar kita sama. Betul ya? Tapi sebenarnya itu ada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Maknanya apa? Orang itu, pihak pengurusan sebenarnya tidak menghargai ilmu kamu.
Maknanya kamu ni sampaikan ilmu tu, contohnya sekian, ya, ilmu matematik ke ilmu apalah, tak apalah ya. Tapi dia cuba merendahkan. Tapi tak nampak lagi benda tersebut. Orang Islam kata, kita apa kita ambil. Tapi orang mukmin tahu ada benda yang tak elok berlaku di situ. Dia yakin ada sesuatu yang Allah nak tunjukkan, tapi dia tak tahu apa dia. Tapi kalau orang mencapai darjat muhsin, ya, darjat yang lebih tinggi keimanannya, ya, dia akan lihat, memang Allah SWT tak izinkan untuk diambil. Dia tak ambil. Bila dia tidak ambil, apa yang berlaku tuan-tuan puan-puan sekalian? Selepas itu kelihatan rupanya pihak pengurusan ini menggunakan dia untuk manfaat-manfaat tertentu, untuk supaya mudah-mudahan ramai orang lagi ambil kelas bersama dengannya, tapi lepas tu bukan dia yang mengajar. Makna ada niat nak menipu lah, contoh macam gitu. Jadi dia fikir, kalau dia ambil yang tadi, secara tidak langsung dia telah menipu orang lain, konon dia yang ajar. Tapi sebenarnya dia hanya pada waktu tersebut. Bagi dia rugi 1000. Tapi sebenarnya Allah nak selamatkan dia daripada kerosakan yang boleh berlaku selepas itu. Orang Islam tak nampak, orang yang biasa, dia tak nampak seperti apa-apa. Tetapi kalau orang mencapai martabat tertentu, dia akan nampak. Jadi itulah membawakan kepada saya, sebenarnya tuan-tuan, puan-puan sekalian, semua kita ini bila kena diberikan ujian, kadang-kadang kita tak dapat nak register, kita tak dapat nak faham Allah sayang kita kerana apa? Kerana kita berada di dalam darjat orang Muslim saja. Muslim maknanya apa? Kita solat, puasa dan sebagainya, tapi iman kita tak capai darjat orang mukmin. Orang mukmin imannya lebih tinggi daripada orang Muslim. Faham tak? Tetapi imannya orang muhsin itu lebih tinggi darjatnya daripada orang mukmin. Jadi kalau dekat sini kita kata kita ada 3 peringkat. Muslim, mukmin, muhsin. Lebih tinggi iman kita, lebih terbuka kepada kita pelbagai bentuk rahsia. Jadi kalau kita kata dekat orang, "Alah kamu ni kena uji ni, makna Allah sayang kepada kamu." Kadang-kadang orang tak boleh register, ataupun kita pun sendiri tak boleh register, kita tak faham. Kenapa? Mungkin kita masih lagi dalam darjat orang Muslim. Iman kita belum kukuh lagi. Apa nak kena buat? Lakukanlah yang Allah perintahkan rukun Islam itu dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan ilmu. Ya, nanti insya-Allah kita akan berpindah kepada darjat orang mukmin. Sampai darjat orang mukmin tuan-tuan, ya, kita yakin Allah kena uji ni, apa sebab kena uji ni, tak apalah, yang penting kita yakin, kita sangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa natijahnya? Apa sebabnya? Tak tahu. Kita tak tahu. Tapi kita sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa lama tahap tu, tengoklah Allah aturkan bila. Ya, nanti kita macam mana pun kita tak faham lah. Tak jadi-jadi, buat ni tak jadi. Ya, berniaga tak jadi, kerja kena jadi macam ini, tapi tak apalah, kita yakin Allah nak aturkan benda yang baik. Apa benda yang baik itu? Kita tak tahu. Ya. Tapi kalau kita capai ke derajat yang selanjutnya, kan, dekat situlah mula Allah terbitkan cahaya dalam hati kita. Cahaya ni ada 2 tuan-tuan. Cahaya yang pertama, bila Allah berikan kepada kita sesuatu tu, kita melihat makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini ada tanda-tandanya. Maksudnya, bila benda tu berlaku seperti itu, ada sesuatu yang Allah nak beritahu kepada kita. Allah nak selamatkan kita daripada sesuatu. Bila kita nampak kita diselamatkan daripada benda tersebut, maka kita akan rasa Masya Allah, Allah ni Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya berikan contoh lagi tuan-tuan, ya, mungkin untuk supaya jelas sedikit. Contoh, ada seorang pemuda ni, kan, dia nak pergi bercuti. Tadi saya cakap lah, kena accident, ya. Dia nak pergi bercuti, tapi kena kemalangan, kan. Kalau kita ada 3, orang Muslim, mukmin dan juga orang yang capai darjat ihsan. Kalau orang Muslim, kalau lihat berlaku kemalangan, world view dia apa? Yalah mak, kenapa awak jatuh ni? Awak ni tak hati-hati ke? Kenapa awak itu ada kenderaan yang lain yang cuai ke? Kenapa macam gitu? Agak kamu bawa laju sangat. Kita akan find apa possible reason yang nak menunjukkan, nak justifikan sebab kemalangan tu. Mungkin tayar kamu ni dah botak agaknya. Ya? Mungkin kamu semalam tidur tak cukup. Itu.
Kan? Kalau orang mukmin tuan-tuan, bila benda tu berlaku, dia akan dalam hatinya dia yakin, walaupun benda tu berlaku seperti itu, zahirnya tak cantik, kena masuk hospital, luka sana luka sini, patah sana patah sini, tapi dia yakin sebenarnya ada kebaikan yang Allah nak berikan. Apa kebaikannya? Dia tak tahu. Dia tak tahu apa kebaikannya. Ya. Itu orang mukmin. Tapi okey tak? Okey lah, sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita semua nak kena fasa tersebut. Mesti nak kena lalui fasa tersebut. Tetapi kerana kita dah melatih diri kita untuk senantiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, waktu tu hati kita akan bersedia menerima cahaya daripada Allah. Okey, apa yang akan berlaku? Kalau kita mencapai darjat ihsan pula, ya, kita akan merasakan bila berlaku kemalangan tu mesti ada sebabnya. Benda tu tak berlaku secara suka-suka, tapi Allah nak berikan sesuatu. Rupa-rupanya, kenapa? Oh, kalau dia pergi dengan kawan-kawan dia ada bawa pasangan yang belum lagi berumah tangga. Belum lagi berumah tangga. Jadi, bila belum berumah tangga, pergi bercuti sama-sama, duduk hotel sama-sama, kan? Kalau kamu orang baik, kalau kamu campur dengan golongan seperti itu, orang lain akan lihat kamu ni, ini pun sama juga tak? Bayangkanlah, muazzin ke, ataupun imam kita, ya, tiba-tiba nampak, dia ni pergi dekat dengan orang ni, orang ni kawan-kawan dia semua belum berumah tangga, habis duduk serumah, pergi hotel sama-sama ni semua, habis dia okey ke? Betul tak? Apa jadi? Sumbang, orang akan rasa pandang serong kepada dia, kan? Boleh jadi benda berlaku maksiat depan mata dia, tapi dia tak boleh nak menolak. Tapi Allah sayang dia, Allah selamatkan dia, diberikan ujian seperti itu supaya dia terpelihara daripada kemaksiatan yang mungkin berlaku dan mungkin juga dia boleh terjebak. Kan? Nampak tak? Jadi satu kejadian, tahap orang Muslim melihatnya berbeza. Orang mukmin melihatnya berbeza. Orang muhsin melihatnya berbeza. Boleh faham tuan-tuan? Jadi sebab itu yang boleh kita terima ataupun tidak. Itu tanda Allah sayang kepada kita. Jadi kalau orang yang capai darjat ihsan dan juga mukmin ni, dia cakap ihsan ni tinggi. Ya, darjat mukmin ni, kita akan rasa Allah sayang kita, ya Allah. Allah selamatkan kita ni, ya Allah. Allah sayang kita, ya Allah, supaya benda tak berlaku. Faham tak? Okey, saya nak kasih contoh lagi. Orang yang melakukan kecurangan. Curang ni saya dekat Syariah Court. Banyak sebenarnya cerita curang ni memang banyak. Kira benda biasa. Biasa saya dengar. Berlaku percurangan ini kemudian diketahui orang. Elok tak elok? Elok tak elok? Tak elok. Curang kena tangkap. Elok tak elok? Bagus. Ada mixed feeling kat sini. Ada kata tak elok, ada kata elok. Tuan-tuan, kalau kita lihat pada pandangan kasar, memang tak elok lah. Pasal apa? Menyebabkan keluarga, menyebabkan anak-anak, ya, terbuka aib lah, ya. Tapi kalau kita lihat daripada kacamata yang lain, benda yang berlaku tu atas izin Allah. Maknanya apa? Bila kita kata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Ya Rabbil Alamin, Tuhan pemimpin sekalian alam, kan? Allah, kita puji Allah, Allah lakukan sesuatu perkara itu dengan sukarela. Allah lakukan tu dalam keadaan sedar. Allah lakukan benda tu benda yang baik. Maknanya kita tak boleh deny benda tu. Walaupun tercemar seperti itu, benda tu benda yang baik. Ini kalau kita dapat darjat orang mukmin atau ihsan. Baiknya apa? Allah nak hentikan perkara itu daripada terus berterusan. Ada orang nak curi, tuan-tuan. Orang lain curi, tak kena tangkap. Dia first time curi, kena tangkap. Bukan tak baik. Itu baik. Maknanya apa? Allah sayang kepadanya supaya dia tidak terus lakukan. Kan? Itu pun ujian. Allah benci kita, tak? Allah sayang kita. Walaupun itu makna itu balasan dia, kan? Kamu tipu-tipu, itu balasan Allah. Hatta kalau itu merupakan balasan, itu merupakan sayang Allah kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak berterusan seperti itu. Itu daripada satu sudut, tuan-tuan. Dari sudut yang lain, mata yang melihat, mulut yang bercakap, tangan yang type ni kadang-kadang sedap dia cakap. Sebenarnya teguran untuk dirinya sendiri.
Berapa ramai yang nampak benda tu yang mereka sebenarnya juga diambang-ambang kecurangan. Hanya saja mereka itu tidak ditangkap. Hanya saja mereka itu tidak diketahui. Kemudian kita sibuk nak kata hal orang. Nampak tak? Allah ingatkan kepada kita. Benda tu seperti itu. Tapi kita manusia, kerana kita ni ikut nafsu, kan? Nafsu mencantikkan keadaan, kita kata bukan tu, bukan kita. Padahal dekat tempat kerja buat kerja yang sama. Berapa ramai tuan-tuan? Ni fact. Banyak, terlalu ramai yang begitu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi itu rahmat Allah SWT, sayangnya Allah kepada kita. Allah nak pelihara kita, ya. Mudah-mudahan jangan berlaku. Kalau dah berlaku, itu yang terakhir. Contoh. Nampak tak? Jadi kaca mata kita orang Islam, orang mukmin, orang muslim ni berbeza. Benda yang sama tetapi kita lihat daripada sudut-sudut yang berbeza. Boleh tuan-tuan puan-puan sekalian? Ya. Sebab itu tuan-tuan, kerana kita jahil, kita tak dapat melihat perkara tersebut. Kenapa Allah SWT tak kasih kepada kita ilmu? Kenapa Allah tak kasih kita ilmu mengenai ilmu-ilmu tertentu? Kenapa? Kenapa kita ngaji tak pandai-pandai pula? Baca ngaji ni tak cantik-cantik, tak kemas-kemas pula. Kenapa tuan-tuan? Kenapa agak-agak? Allah sayang kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita dah pandai ngaji sikit aja, orang baca je, semua kita nak salahkan. Alamak, orang ni baca tak betul lah, ya. Orang ni sebut je tak betul. Semua kita salahkan. Lah semua tempat masjid kita pergi, semua salah. Dia seorang betul. Allah sayang kita tuan-tuan. Benda tu berlaku. Sebab itu, ya, Nabi SAW mengatakan apa? Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada seorang hamba itu, ya, bila dia berlaku kesilapan, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan dengan segera. Ni tuan-tuan, kalau sampai ke tahap seperti itu, bersyukur banyak kepada Allah. Kadang-kadang ada orang bawa kereta tuan-tuan, bawa kenderaan, tak mena-mena tiba-tiba terlanggar. Contoh kita bawa, kita terlanggar. Dah kenapa pula pergi langgar tembok pula ni? Tembok memang dekat situ, memang dah lama kat situ kan. Salah siapa tuan-tuan? Salah siapa? Kita kata salah tembok ni, color je putih, tak nampak. Kan? Kasihlah color orange ke apa, kita nampak putih, kita nampak macam awan. Salahkan tembok. Salah tuan-tuan. Bila benda berlaku, salahkan diri sendiri. Fikir, tadi ada tak sifat nak menunjuk? Cuba fikir. Tadi ada tak sifat nak menyombong diri? Kita akan temu jawapan dia, ada sebenarnya. Tak banyak, sikit. Sikit tak tunjuk, Allah berikan balasan. Itu maknanya apa? Allah sayang kita. Boleh saja Allah biarkan kita tak kisah, ya, tapi tak nak. Kerana orang yang di dalam syurga itu tak akan ada dalam hatinya sekecil sifat sombong. Tak boleh. Jadi Allah latih kita. Kadang-kadang Allah tegur kita. Kan? Ada sifat sombong sikit aja, up sikit je, meninggi diri sikit aja, berlaku sesuatu pada diri kita. Itu bukan Allah tak sayang. Maknanya Allah sayang kepada kita. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, bila kita kena ujian ini, ya, kita tak rasa Allah sayang kita kerana boleh jadi kita berada dalam maqam yang tertentu. Maknanya kita masih orang Muslim yang belum capai darjat orang mukmin. Jadi nak kena buat apa? Kena usahakan. Bagaimana nak usahakan? Laksanakanlah rukun Islam kita. Laksanakan dengan ilmu. Tuan-tuan, kalau kita nak memperbaiki diri kita, kena ada ilmu. Ilmu yang menyuluh kehidupan kita ini. Jadi nak kena buat, constantly buat, nanti kita capai darjat mukmin. Darjat mukmin ni dah cantik tuan-tuan. Dah indah dah. Ya, tapi kalau kita buat lagi, kita akan sampai darjat muslim. Waktu itu tuan-tuan, ya, puan-puan sekalian, kita lihat apa saja berlaku dekat kehidupan kita ni semua cantik. Semualah. Semua benda cantik. Ya. Nak pergi bersolat, tiba-tiba tak dapat pergi. Alamak, nak pergi tak dapat solat pula hari ni. Ya, perut kurang enak contoh. Kan?
Sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan nampak, oh rupanya hari itu tak dapat beli sayang tu pasal apa? Pasal kalau pergi tu boleh jadi ada kemalangan. Kadang-kadang keluar rumah cepat sampai tempat lewat. Apa ni keluar cepat lewat ni? Rupanya dalam perjalanan nampak berlaku kemalangan. Boleh jadi kalau kita cepat, kita kena kemalangan. Nampak tak? Jadi bila kita ada perkara seperti itu dalam minda kita, ya, kita akan rasa apa pun berlaku dalam kehidupan kita, Allah sayang kita. Ya, Allah sayang kita. Allah sayang kita. Boleh tuan-tuan abang sekalian? Jadi untuk malam ni tuan-tuan, sebenarnya ada banyak benda saya nak kongsi lagi. Tapi saya tengok masa dah agak dah nak habis, ya. Jadi saya nak pesan kepada tuan-tuan, ingat 3S. Saya nak wasiatkan ingat 3S. Okey. Selalu kalau kita kena ujian, orang cakap apa? Dengar muslimah cakap sabar. Sabarlah awak, sabar. Okey. Saya nak pesan tuan-tuan, cuba tukar sikit. Apa tukar apa? Kalau kita biasa kata sabar, cuba bila kena ujian kita bersyukur. Syukur. Kenapa tuan-tuan? Sabar ni macam gini tuan-tuan. Sabar ni ada je punya ceiling dia. Dia macam rubber band. Kan? Sabar, lalas dia putus. Kan? Sabar kita semua ada batasan. Tapi cuba kita latih. Bukan mudah, tapi boleh dilakukan. Syukur. Bila kena ujian contoh, dapat kesakitan. Alhamdulillah, subhanallah. Syukur. Nak syukur apa dapat sakit? Boleh jadi sakit yang kita alami itu lebih besar daripada yang kita kena ni. Syukur dah lah. Doktor kata kita sakit sekian. Kita syukur kepada Allah kerana apa? Didapat tahu sekarang ini. Kalau tak dapat tahu, mungkin kita tak dapat rawat. Syukur dah lah. Kan? Dapat rezeki kita sekian gini je. Syukur kepada Allah kerana apa? Mungkin itu yang kita perlukan waktu ini. Dan bila kita bersyukur, Allah akan tambahkan. Ya. Jadi ini pertama S ni kena syukur. Ini tuan-tuan kena buat tuan-tuan. Dan kalau boleh, jangan terfikir pun nak kufur. Apa pun dapat, syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah nak cakap orang. Tuan-tuan jangan, saya ni syukur bila dapat. Jangan. Didik sendiri. Ini semua untuk didik sendiri. Okay. The moment kita cakap kepada orang, dia jadi masalah lain. Saya tak nak masuk bab tu. Tapi untuk diri sendiri, tak apa, kita syukur. Allah kasih apa pun, syukur. Ya. Kena marah pun, syukur. Ya. Kena berhenti kerja pun, kena tipu dekat kerja pun, bersyukur. Kena tipu kena kat kerja. Orang tikam kita, kita bersyukur. Nak syukur apa tuan-tuan? Apa nak syukur? Syukur tuan-tuan. Allah tunjukkan siapa kawan kita sebenarnya. Nampak tak? Sebelum ni kita percaya, kita cerita hal apa-apa kita kongsi kat dia. Allah datangkan kejadian yang mana je menikam kita. Allah tunjukkan kepada kita, lepas tu kita tak syukur. Tak cantik kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kan? Jadi kena syukur. Itu pertama S. Yang kedua, sangka baik kepada Allah. Sangka baik pada Allah ni macam mana? Kadang-kadang memang susah nak sangka baik tuan-tuan. Susah. Memang susah nak sangka baik. Tapi latih diri kita pada diri kita, tak apa. Saya tak tahu sekarang ni apa sebabnya, tapi saya sangka baik pada Allah. Mesti ada hikmah ni. Mesti ada benda yang Allah nak ajar kita. Sangka baik pada Allah. Tuan-tuan kena cuba ni. Apa pun berlaku, ya, sangka baik kepada Allah. Orang sakitkan hati kita, Allah Rabbi, apa orang ni macam ni kan? Sangka baik apa Allah nak ajar kita? Pasal setiap sesuatu yang berlaku itu, Allah nak berikan kepada kita ilmu yang baru, pengalaman yang baru yang membuatkan kita matang daripada sebelumnya. Jadi senantiasa sangka baik kepada Allah. Dan Allah sangat suka hamba yang senantiasa sangka baik kepadanya. Okay. Tu S yang kedua. Yang tadi pertama apa? Syukur. Bila syukur Allah tambah. Kedua, sangka baik kepada Allah. Ya. S yang ketiga apa? S yang ketiga apa S yang ketiga, serah penuh pada Allah. Serah penuh kepada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, cuba tiap-tiap kali
Bila kita ambil wuduk, nawaitu wudu'an lillahi ta'ala kan, kita basuh wajah kita dan sebagainya, ya, kita niat nak beribadah kepada Allah, kita serah penuh kepada Allah. Maknanya kena latih diri kita, ya Allah, aku serahkan segala urusanku kepadamu, ya Allah. Bila kita solat, kita dah baca Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah. Betul-betul kita puji Allah tu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan yang maha pelimpah kasih, maha penyayang. Kita mengagungkan Allah. Bila sebut Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, tolong. Niat dalam hati, ya Allah, aku serahkan segala urusan aku ini kepadamu, ya Allah. Bila kita buat demikian, Allah sangat suka. Allah berkata kepada malaikatnya, lihat hamba-Ku ni menyerahkan segala urusannya kepadaku. Okey. Bila kita dapat buat seperti ini, kita bersyukur, kita sangka baik kepada Allah, kemudian kita serahkan urusan kita kepada Allah, tuan-tuan dan puan akan melihat satu keajaiban. Segala benda yang berlaku dekat dunia ni, yang kita lalui, kita rasa Masya Allah, semuanya Allah aturkan. Semuanya manis. Semuanya indah. Susah macam mana pun, teruk macam mana pun kena, rupanya Allah nak selamatkan kita daripada kemungkaran. Rupanya Allah nak tunjukkan kepada kita siapa kawan kita. Bila kita dah terbuka seperti itu, tuan-tuan, dah longgar sikit, ya, nanti perlahan-lahan hati kita bila mudah bersedia, Allah berikan kepada kita cahaya-cahaya. Waktu itu, tuan-tuan, ya, bila mana kita terhalang dapat sesuatu, tak dapat naik pangkat, kan? Kita rasa itu bukan terhalang, tapi itu pemberian Allah SWT. Daripada terhalang, bertukar kepada pemberian. Kita terkena musibah, ujian apa yang kita rasa tu. Orang kata teruk betul, kesian kamu kena macam gini-gini. Kita tak, kita rasa itu pemberian Allah kepada kita. Jadi world view kita ni tentang sesuatu ni berbeza. Apa pun kita nampak, semuanya itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh takjub kehidupan orang yang beriman, bukan orang muslim, tapi Nabi kata orang mukmin. Inna amrahu kulluhu khair. Semua keadaannya baik-baik saja. Bila mana dia mendapat ujian, dia bersabar dan itu baik untuk dia. Dan bila mana dia mendapat sesuatu, ya, dia bersyukur dan itu baik untuknya. Dan benda itu tidak didapat dirasai kecuali orang mukmin. Jadi pada malam ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, apa yang saya nak kongsikan, saya nak ajarkan tuan-tuan puan-puan sekalian, bila mana kita kata kita dapat ujian, Allah sayang kita, kadang-kadang kita tak faham, kadang-kadang kita tak dapat register, ataupun orang lain tak dapat register, kerana kita ini boleh jadi berada dalam maqam muslim, belum pindah mukmin. Ya. Tapi kalau kita nampak orang tu macam suka seronok, boleh jadi orang tu dah berada dalam maqam yang selanjutnya. Jadi itu kita nak faham benda tersebut, ya, supaya mudah-mudahan bila kita lalui dalam kehidupan kita ini, kita nampak semuanya adalah perkara-perkara yang baik, semuanya adalah indah, kerana yang menguji itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita akan jadi tenang, hati kita akan jadi damai, hati kita akan rasa seronok. Natijahnya apa, tuan-tuan? Saat kita nak meninggal dunia, ni penting. Saat nak meninggal dunia, hati kita akan rasa damai. Maknanya sekarang kalau nak meninggal, inilah waktu yang terbaik yang Allah telah tetapkan, ya, untuk mengambil kita. Kita tak akan minta, nantilah kasih sikit masa lagi, sikit masa, tak. Sebab kita dah tahu itu yang terbaik, hati kita tenang, damai, ini yang termampu kita lakukan. Waktu itu kita akan rasa rindu kepada Allah, ya, dan kita rasa sangat-sangat bersyukur kepada Allah atas pemberiannya itu. Ya, dekat situ kita rasa seronok hidup bersama dengan Allah, dan mudah-mudahan dimasukkan bersama orang-orang yang soleh juga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Boleh tuan-tuan puan-puan sekalian? Jadi, ya, bila kita kata kena ujian itu Allah nak naikkan martabat, kita hanya akan faham bila kita dah masuk darjat tertentu. Bila kita kata orang yang kena ujian tu Allah sayang kita, kita akan faham bila mana kita dapat darjat tertentu. Caranya bagaimana nak dapat benda tersebut? Rukun Islam ni kena buat. Kena buat dengan ilmu, bukan setakat buat dengan ilmu. Kemudian ingat 3S. S pertama, syukur kepada Allah. Apa pun, hari ini dapat duduk dekat sini, dapat dengar, tak ingat banyak, ingat sikit. Ya Allah, syukur ya Allah, hari ini dapat satu pengetahuan yang baru. Tak dapat banyak, dapat satu pun tak apa.
Syukur kepada Allah. Ya. Kedua, sangka baik kepada Allah. Ya, sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun berlaku, ya Allah, buat pula jadi, tak apa. Sangka baik kepada Allah. Mesti ada sebab ni kenapa jadi macam gini. Tak apa, tenang aja. Rosak lepas suruh satu, lepas tu satu. Apa kena ni, ya Allah. Ya, sangka baik kepada Allah. Ya. Ketiga, serah penuh kepada Allah. Bukan serah sikit-sikit, tuan-tuan. Bukan 10%. Serah penuh. Apa Allah nak berikan, kita terimalah. Ya. Bila kita dapat lakukan perkara ini, insya-Allah perlahan-lahan kita akan dapati setiap ujian kita, kesenangan, kesusahan, diberikan ilmu, tak diberikan ilmu, kekayaan, ya, kemiskinan, semuanya itu adalah tanda Allah sayang kepada kita. Bila Allah sayang kepada kita, kita akan rasa tenang, damai, dan itu akan mudah-mudahan mendapat mengundang keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi jam dah menunjukkan 9.52. Ya. Jadi saya kira daripada untuk kali ini, tuan-tuan, puan-puan, kalau ada soalan, macam mana? Carilah saya nanti, dekat mana-mana lah. Tapi saya cakap ni, dia trigger tau. Nanti waktu balik tu, terfikir, tapi kalau macam gini bagaimana? Kalau kita trigger tu bagus. Maknanya apa? Minda kita tergang berpusing. InsyaAllah ya. Baik, jadi insyaAllah saya kira pada untuk kali ini ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Masjid Al-Iman, ya, ustaz-ustaz dan juga para ahli lembaga, tuan-tuan, puan-puan yang sudi bersama dengan kita pada malam ini. Kita beribadah kepada Allah, bukan masjid yang untung. Kita derma kepada Allah, bukan masjid yang kaya, tapi kita lakukan perkara tersebut untuk didik kita. Untuk didik kita. Kita solat, balik kebaikannya untuk didik kita supaya menjadi hamba kepada Allah. Kita bersedekah, jadi kebaikan untuk diri kita. Kita duduk majlis ilmu pun kebaikan untuk didik kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Allah izinkan Masjid Al-Iman untuk melaksanakan program-program seperti ini setiap minggu terakhir hari Sabtu setiap bulan dengan program syarahan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita. Kita tangguhkan dengan pembacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan puan-puan. InsyaAllah kita jumpa lagi di kelapangan yang lain. Saya tinggalkan tuan-tuan puan-puan dalam jagaan peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.